tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya pada hari Ahad yang penuh ketenangan di hujung minggu ini dapat kita sama-sama bertemu dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat persaudaraan ukhuwah Islamiyah serta semangat muafakat. Dan saya harus ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Encik Abdullah Ali yang dapat mengaturkan majlis yang sebegini meriah dan berjayanya sekali. Alhamdulillah. Saya sangat berbesar hati dengan usaha kawan-kawan di Negeri Melaka, khususnya Muafakat Nasional Melaka, pimpinan yang berhormat Datuk Haji Jalani Khamis yang telah menjalankan berbagai-bagai usaha untuk menggerakkan Muafakat Nasional di peringkat Negeri Melaka. Negeri Melaka adalah satu negeri yang teramat dekat dengan diri saya secara peribadi. Saya ni Datuk Seri Melaka, pemegang bintang darjah gemilang Seri Melaka DGSM yang membawa gelaran Datuk Seri adalah pemberian daripada Tuan Yang Terutama Gubernur ataupun Yang di-Pertua Negeri Melaka. Kalau tuan-tuan pergi ke rumah saya di Kelantan pula, terdapat satu pokok di tengah-tengah laman rumah saya. Pokok yang ditanam oleh mantan Ketua Menteri Melaka. Dia bawa all the way daripada Melaka dan dia tanam sepohon pokok Melaka dalam laman rumah saya di Kelantan yang sekarang ni dah membesar, rimbun. Pokok lain dah semua saya tebang. Pokok Melaka satu saya belum tebang, tak tebang. Kerana dia satu lambang ikatan persahabatan antara saya dengan kawan-kawan di Melaka dan saya sebagai Datuk Seri Negeri Melaka. Sebab itu setiap kali datang ke Melaka, saya merasakan saya sentiasa diberi sambutan yang amat mesra, amat akrab oleh kawan-kawan di Melaka, kawan-kawan daripada berbagai-bagai parti politik, ada orang politik dan juga yang bukan politik, ada juga saudara mara saya di sini, termasuk pegawai pembangunan Negeri Melaka sekarang ni pun adalah anak saudara saya yang juga bertugas di Negeri Melaka ini sebagai pegawai kemajuan negeri ataupun SDO. Jadi hari ini bertambah gembiralah saya kerana kalau lazimnya dulu saya datang sebagai pemimpin UMNO, sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, sebagai Setiausaha Agung UMNO, kali ini saya datang sebagai Presiden Muafakat Nasional Malaysia dan kunjungan saya pada kali ini tidak kurang besar maknanya dalam perjuangan yang sama-sama kita semua lalui. Tuan-tuan sekalian, kalau malam saya akan berceramah panjang. Ini kerana siang hari keadaan agak panas dan saya juga ada acara di Johor Bahru pada pukul 4 sebentar lagi dengan Muafakat Nasional seluruh negeri Johor. Saya nak ambil kesempatan nak menerangkan beberapa perkara yang saya anggap penting, terutama sekali
yang berkaitan dengan muafakat nasional yang kita sama-sama anggotai ini. Tuan-tuan, seperti mana yang kita tahu, kita baru saja menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, satu peristiwa yang amat besar maknanya kepada kita semua. Dan sejarah bagaimana kita mencipta dan mencapai kemerdekaan harus kita sematkan dalam diri dan jiwa kita, dan kita harus panjangkan roh dan semangat kemerdekaan serta sejarah yang membawa kepada kemerdekaan kepada anak cucu cicit kita di masa-masa yang akan datang, agar pengertian hidup dalam sebuah negara yang dikatakan merdeka benar-benar bermakna bagi kita semua. Hari ini roh dan semangat kemerdekaan banyak yang hanya tinggal nama. Sedar tidak sedar, kita kembali ke zaman di mana minda kita, pemikiran kita, sejarah kita, kefahaman kita dalam hidup bernegara telah kembali secara perlahan-lahan dijajah semula dalam keadaan kita tidak sedar. Kita tidak sedar apakah asas pembinaan negara bangsa yang telah kita ciptakan dengan segala penat jerih dan susah payah untuk memastikan negara ini setelah mencapai kemerdekaan, dia berada pada satu landasan yang kokoh yang boleh membawa keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebuah negara seperti negara kita Malaysia. Satu perkara yang harus kita semua fahami, bahawasanya kemerdekaan yang kita capai itu ada foundation dia, ada asas dia, ada letak duduk dia yang telah difikirkan dengan masak dan mendalam oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Antara yang paling penting sekali dalam membentuk kemerdekaan ini ialah sebuah negara yang merdeka, tetapi kemerdekaan itu tidak bermakna ianya menjadi sebuah negara yang tidak ada asas. Asas kepada kemerdekaan itu tetaplah bergantung kepada keindukan orang Melayu dan umat Islam yang mesti kekal menjadi teras dan tuan punya kepada tanah air ini. Ini satu perkara yang sangat penting, kerana di saat sebelum kita mencapai kemerdekaan ada sejarah di belakangnya, iaitu penjajah mahu negara ini menjadi sebuah negara yang dimiliki oleh semua yang dinamakan warga negara secara sama dan tidak ada perbezaan di antara kaum pribumi dengan kaum yang mendatang. Ada sebabnya perkara itu terjadi demikian. Antara lain ialah kerana sewaktu Inggeris menjajah negara kita dan kemudiannya Jepun telah menyerang Inggeris, Inggeris tidak begitu senang hati kerana mereka berpandangan orang pribumi, orang Melayu telah memberikan kerjasama yang baik kepada Jepun sewaktu Jepun menakluki dan memerintah tanah Melayu ini. Dan apabila Jepun dikalahkan dan bila orang putih ataupun Inggeris kembali semula ke negara kita, penjajah Inggeris mempunyai penyakit ataupun mempunyai sedikit sentimen bahawasanya mereka tidak berpuas hati
dengan sikap dan pendirian orang Melayu pada ketika itu. Sebab itu apabila nak merdeka, mereka memperkenalkan Malayan Union. Dalam Malayan Union pada waktu itu diadakan dasar Jo Solei ataupun memberi pengiktirafan kerakyatan kepada semua orang yang berada di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu dan dilahirkan di tanah Melayu akan diberikan hak kerakyatan yang sama, tak kira sama ada orang Melayu ataupun yang bukan Melayu yang datang ataupun yang dibawa oleh mereka yang tidak mahu dihantar pulang sewaktu kita nak mencapai kemerdekaan. Dan ini tertulis dalam Perlembagaan Malayan Union dan itu telah ditentang oleh pemimpin-pemimpin Melayu, walaupun pada ketika itu raja-raja Melayu yang menjadi pelindung kepada orang Melayu telah memberikan persetujuan kepada konsep Malayan Union. Tetapi pejuang-pejuang bangsa pada ketika itu telah memujuk dan berunding semula dan menerangkan kepada raja-raja Melayu akan besarnya kesan yang akan diterima oleh anak cucu orang Melayu dan kaum pribumi kalau sekiranya dasar itu dibiarkan menjadi sebahagian daripada perlembagaan negara yang ingin kita merdekakan. Maka penentangan kepada Malayan Union telah digerakkan untuk menuntut sebuah kemerdekaan penuh bagi negara kita, dan negeri Melaka serta Bandar Melaka adalah antara bumi yang menjadi saksi bagaimana membuat-buatnya semangat untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka yang mempunyai asas-asas perlembagaan yang dirundingkan dengan cukup panjang lebar, dan perundingan itu digerakkan oleh roh dan semangat perjuangan kemerdekaan yang berteraskan kepada perjuangan orang Melayu, khususnya perjuangan Islam yang digerakkan oleh pejuang-pejuang Islam seperti Syekh Jalaluddin Al-Afghani dan sebagainya di Timur Tengah sana yang menuntut umat Islam di negara-negara orang Islam yang diperintah oleh orang bukan Islam agar bangkit dan mewujudkan, memperjuangkan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu mestilah berteraskan kepada roh dan semangat perjuangan Islam itu sendiri. Hendaklah kita faham kemerdekaan negara kita itu mempunyai roh perjuangan Islam yang wajib dipertahankan sampai bila-bila. Tidak merdeka negara kita kalau tidak kerana roh Islam. Malah persefahaman untuk mewujudkan sebuah perlembagaan yang mana asalnya di bawah konsep Malayan Union mahu jadikan sebuah negara sekular, yakni negara yang memisahkan urusan agama daripada urusan kenegaraan. Urusan agama hanya diserahkan sebagai kepada ketua-ketua adat dan raja, tidak menjadi sebahagian daripada urusan kenegaraan. Dan begitu juga hak-hak kerakyatan dianggap sama bagi semua warga negara. Ini telah ditentang dan rundingan telah diadakan antara pemimpin-pemimpin utama pejuang kemerdekaan dengan Suruhanjaya Lord Reid, ya, yang terdiri pada beberapa ketua-ketua hakim termasuk daripada Pakistan dan sebagainya, bukan orang Malaysia pun, tetapi telah diminta untuk berunding. Suruhanjaya Reid berunding dengan pemimpin daripada PAS, berunding dengan pemimpin daripada UMNO pada ketika itu, kerana UMNO dah pun dibentuk tahun 46, PAS telah dibentuk tahun 51, Suruhanjaya Reid berunding tahun 56. Pemimpin-pemimpin parti-parti politik utama ini telah berunding dengan Suruhanjaya Reid yang antara lain menjadi punca
draft perlembagaan yang awal telah ditolak untuk menerima perkara-perkara yang diperjuangkan oleh PAS, yang diperjuangkan oleh UMNO pada ketika itu, yang antara lain negara ini tidak boleh menjadi sebuah negara sekular. Malah dituntut agar ditulis dalam perlembagaan negara ini perlu diberikan agama kepadanya. Maka tertulislah agama Islam sebagai agama bagi persekutuan. Satu-satu negara yang agama tidak dipisahkan dari pembentukan negara dan juga daripada urusan kenegaraan, dan negara Malaysia hendaklah kekal sebagai sebuah negara yang Islam adalah agama bagi persekutuan, agama yang tunggal bagi persekutuan. Walaupun agama-agama lain boleh dianuti, diamalkan oleh orang-orang yang bukan Islam, tetapi Islam bukan hanya agama anutan rakyat, tetapi Islam itu adalah agama bagi persekutuan, bermakna urusan kenegaraan negara kita mesti berpaksikan kepada perjuangan dan tuntutan Islam itu sendiri. Hendaklah kita faham, ini melalui rundingan di antara beberapa pihak dengan Suruhanjaya Reid, yang mana akhirnya seorang hakim daripada Pakistan telah memujuk Suruhanjaya Reid agar menerima tuntutan ini, agar tidak mensekularkan negara ini. Kerana hakim daripada Pakistan yang beragama Islam, dia amat memahami roh tuntutan kemerdekaan itu adalah didorong dan dipaksikan oleh perjuangan orang Islam itu sendiri. Kemudian barulah datang soal-soal yang berkaitan dengan soal bahasa, dengan soal hak keistimewaan orang Melayu dan sebagainya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, negara ini tidak dimerdekakan untuk menjadi sebuah negara sekular, dan negara ini dimerdekakan sebagai sebuah negara yang berikrar pada dirinya, pada rakyatnya, untuk meninggi, mempertahan, menegak dan mengembangkan syiar Islam, dan ianya menjadi sebuah negara orang Islam dan sebuah negara Islam itu sendiri. Dan inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam itu adalah cara hidup, bukan hanya soal amal ibadat ritual. Kerana Islam itu perlu diyakini oleh rakyat, yang menjadi penyelesaian kepada urusan manusia, baik urusan ekonomi, urusan politik, urusan diplomatik, urusan-urusan yang nak menjadikan sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera. Islam mesti menjadi paksi dan tunggak yang utama. Sebab itu hanya dua parti politik, yakni UMNO dan PAS, yang menjadi tunjang sebelum kita merdeka. Tetapi dalam tahun 1963, Lee Kuan Yew dalam usaha nak turut mencapai kemerdekaan secara pintas, secara cepat untuk negara Singapura, mereka telah memohon untuk masuk menjadi sebahagian daripada negara tanah Melayu yang telah merdeka pada ketika itu. Lee Kuan Yew apabila masuk menyertai tanah Melayu dan pembentukan Malaysia, telah membawa gagasan Malaysia. Lee Kuan Yew adalah orang yang melahirkan gagasan Malaysia yang mula-mula ditaja oleh PAP, parti yang dinaungi atau yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Dan dalam pilihan raya yang pertama PAP dalam negara kita, mereka telah cuba mengembangkan idea Malaysia dengan cara menghasut orang-orang bukan bumi putera terutama sekali agar memberi sokongan kepada mereka, kerana Malaysia menjanjikan untuk mensamaratakan hak
di kalangan semua warga negara yang telah pun sebenarnya waktu itu telah diikat, kejap dan kemas dalam perlembagaan melalui satu social contract bahawasanya orang Melayu bersetuju kerakyatan diberikan secara jus solai kepada orang-orang bukan Melayu, orang-orang yang dibawa oleh pendatang kemari. Tetapi sebagai satu jalan tengah, British telah pun memberikan ikrar supaya dalam perlembagaan turut diberikan perlindungan tertentu, keistimewaan tertentu yang tidak boleh diubah, yang tidak boleh dipindah-pindah, yang tidak boleh dipertikaikan. Dan social contract itu walaupun bukan semuanya tertulis dalam perlembagaan, ia adalah suatu perjanjian yang tidak boleh cuba diperkotak-katikkan. Namun apabila kelihatan bahaya yang dibawa oleh politik PAP serta kempen yang dijalankan oleh Lee Kuan Yew, Tengku Abdul Rahman telah menganjurkan agar dikeluarkan Singapura yang baru 2 tahun usianya dalam pembentukan Malaysia, kerana melihat bahaya jangka panjang dasar Malaysia yang boleh mengancam kedudukan orang Melayu dan umat Islam terutamanya. Dan apabila Singapura melalui satu usul di Parlimen dikeluarkan daripada Malaysia, maka Lee Kuan Yew telah mengarahkan Lim Kit Siang dan Devan Nair untuk cepat-cepat mendaftarkan parti anak tulen kepada PAP, lalu diberikan nama PAP, di mana Chen Man-hin, Lim Kit Siang dan Devan Nair adalah orang-orang suruhan kepada Lee Kuan Yew pada ketika itu, lalu memanjangkan perjuangan dasar Malaysia, di mana pada tahun 67 satu peristiharan terbuka telah dibuat di Setapak yang dikenali sebagai The Setapak Declaration, di mana DAP berjanji dan berikrar untuk memperjuangkan dasar Malaysia, mensamaratakan segala hak di kalangan semua kerakyatan serta menghapuskan atau tidak mengiktiraf status bumi putra dan bukan bumi putra yang dimaktubkan sewaktu kita merdeka. Maka sejak itulah pertentangan politik berlaku. Parti BAP tidak pernah mendapat dukungan daripada orang Melayu dan orang Islam yang faham akan bahaya Malaysia, bahaya sekularisme yang cuba dibawa oleh mereka ketika itu. Walaupun mereka cuba beberapa kali untuk menukar wajah mereka untuk meyakinkan orang Melayu, termasuklah untuk meyakinkan PAS, mereka juga pernah membawa wajah yang berbeza untuk memujuk PAS, sehingga PAS juga pernah melakukan tahaluf dengan DAP, tetapi usia tahaluf juga tidak panjang, kerana PAS lah antara yang menjadi saksi hidup tentang ketidakjujuran perjuangan DAP, dan PAS telah mengambil langkah yang cepat dan pantas untuk memotong, menamatkan tahaluf dengan DAP, kerana DAP tidak jujur terhadap perjuangan Islam dan perjuangan orang Islam. Tetapi usaha DAP tak terhenti di situ. Mereka telah memasang jarum di kalangan orang-orang PAS yang akhirnya lahirlah parti PAN yang kuat ditaja oleh DAP. Tetapi PAN tak dapat sokongan orang Melayu. PAN hanya dapat sokongan daripada Tali Barut DAP, dan tak dapat memberikan kekuatan untuk DAP nak berkuasa. Maka DAP tidak berputus asa. Dia mencari jalan bagaimana nak memecah belahkan dan melemahkan politik orang Melayu dan orang Islam. Sehinggalah dia bertemu dengan Presiden UMNO semasa,
yang sedang menghadapi masalah pribadi, maka mereka telah mengambil peluang untuk memujuk Presiden UMNO Dato' Sri Zahid Hamidi agar memberi sokongan kepada mereka untuk mereka berkuasa. Dan di saat itulah, ketika itulah Muafakat Nasional baru dilahirkan untuk memperkuatkan kedudukan politik orang Melayu. 14 September menjadi saksi dalam usaha sebahagian daripada kita nak membina kekuatan politik berasaskan kerjasama parti-parti politik Melayu dan Bumiputera, khususnya PAS dan UMNO. Di celah-celah itu jugalah DAP pada satu malam berjaya membujuk Presiden UMNO Zahid Hamidi yang pada ketika itu sedang mengalami kekecewaan pribadi kerana Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri tidak mahu membantu dan mencampuri urusan mahkamah yang beliau hadapi. Ini peristiwa bulan Julai, bulan Ogos tahun 2020 yang berlaku. Maka di waktu itulah Muafakat Nasional secara diam-diam dikuburkan oleh Zahid Hamidi dengan melemparkan fitnah menyatakan PAS telah membunuh Muafakat Nasional kerana PAS kononnya masuk dan menjadi ahli parti Perikatan Nasional. Dan di sinilah tuan-tuan yang menjadi pertelingkahan besar antara saya sebagai Setiausaha Agong dengan Zahid sebagai Presiden. Saya tetap menentang, saya tetap berpegang politik negara ini mesti ditunjangi oleh orang Melayu, orang Islam. Caranya ialah dengan orang Melayu dan orang Islam mesti bergabung dan bersatu padu. Lanskap politik negara sudah berubah. PAS tak boleh bersendirian, UMNO tak boleh bersendirian, bersatu tak boleh bersendirian. Maka UMNO dan PAS mengambil inisiatif untuk bentuk Muafakat Nasional. Tapi Muafakat Nasional bukan dibentuk untuk UMNO dan PAS sahaja. Muafakat Nasional dibentuk untuk ditunjangi oleh politik orang Melayu, iaitu setelah UMNO dan PAS membentuk Muafakat Nasional melalui satu piagam, kita telah menjemput bersatu, dan bersatu juga telah menerima secara hitam putih untuk turut menjadi ahli Muafakat Nasional. Kalau itu terlaksana pada hari ini, orang Melayu tak perlu menjadi peminta sedekah politik. Kalau itu telah berlaku, UMNO tak menjadi sebuah parti merempat seperti mana sekarang ditendang dan ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Sehingga kan di Terengganu dan di Kedah tak ada satu kerusi pun yang mampu dimenangi oleh UMNO. Itu adalah bayaran kepada sebuah parti yang menolak roh dan jiwa perjuangan orang Melayu dan orang Islam. Maka orang Melayu tidak teragak-agak untuk meninggalkan UMNO, dan ini telah pun berlaku di hadapan mata kita masing-masing, tuan-tuan. Saya sebut ini secara sepintas lalu agar kita faham, apabila Muafakat Nasional dimatikan, saya dibuang tanpa sebarang show cause. Kerana Zahid Hamidi menuduh saya waktu saya menjadi Setiausaha Agong UMNO, dia kata hati saya berada di tempat lain. Hati saya berada dengan PAS, hati saya berada dengan bersatu. Lalu dia buang saya daripada menjadi ahli UMNO tanpa ada sebarang surat tuduhan, tanpa ada lembaga disiplin. Datuk Jai nasib baik juga ada surat lembaga disiplin. Hishamuddin dan orang lain nasib baik ada juga gantung-gantung. Saya seorang paling istimewa sekali, terus buang daripada menjadi ahli UMNO tanpa ada syokos, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada sebarang tuduhan. Yang saya dengar dalam YouTube, Zahid kata, saya ni walaupun Setiausaha Agong, hati saya berada dengan bersatu, hati saya berada dengan PAS. Maka kepada Zahid Hamidi saya nak jawab,
tuduhannya itu dan fitnah yang dia lemparkan pada saya itu amatlah benar sekali. Dia cuba memfitnah saya, dia kata saya sesagung UMNO, tapi hati saya ada dengan PAS, hati saya ada dengan UMNO. Itu adalah satu fitnah yang sangat benar, tuan-tuan sekalian. Kerana bagi saya, parti-parti politik ciptaan manusia. Kita ini ada ikatan yang tak terpisah hanya kerana ada parti politik. Ayat yang Tok Guru baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kita dah ada muafakat nasional. UMNO, PAS dan Bersatu dah jadi macam adik-beradik, dah elok, dah menang pilihan raya. Kenapa kita nak tutup pintu hati kita? Tak ada perasaan sayang kepada PAS, tak ada perasaan sayang kepada Bersatu. Sedangkan kita, saya terutama sekali, sedang menyaksikan betapa jujurnya Bersatu dan PAS sanggup ikut UMNO. Waktu itu parti PAS terima UMNO sebagai ketua, parti PAS terima UMNO sebagai Perdana Menteri, parti PAS tak ada Menteri Kanan, terima UMNO sebagai Menteri Kanan, parti PAS ikut UMNO sebagai parti yang lebih besar. Parti Bersatu, walau dia Perdana Menteri, dia setuju masuk muafakat nasional. Bersatu dan PAS jujur terhadap UMNO dan menerima UMNO sebagai parti yang memimpin. Tetapi UMNO Zahid Hamidi belot kepada PAS, belot kepada Bersatu, menuduh PAS yang mematikan muafakat nasional. Sedangkan muafakat nasional ini setiausaha agungnya saya dan Datuk Taqiyuddin. Kami adalah saksi hidup siapa yang membawa masalah. Dan hari ini Datuk Taqiyuddin bawa salinan asal yang ditandatangani pembentukan muafakat nasional yang ditandatangani pada 14 hari bulan September, yang menandatangani Zahid Hamidi dan Tok Guru. Di bawahnya tanda tangan saya, tanda tangan Datuk Taqiyuddin. Ini dokumen akan menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Kita membentuk muafakat nasional sebagai gagasan gabungan 3 parti sebagai permulaan dan nak memperluaskan agar politik orang Melayu umat Islam kekal kuat, jangan jadi parti peminta sedekah. Sebab itu bila dipujuk Bersatu dan juga PAS untuk masuk kerajaan perpaduan, Bersatu dan PAS tak masuk. Sebab kalau masuk, kita jadi peminta sedekah kepada DAP. Dan UMNO nak jadi parti peminta sedekah, silakan. Hari ini UMNO menjadi parti politik kerajaan perpaduan yang hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Nak kursi pun kena minta dengan orang. Dapat 12 kursi, yang menang hanya 2 kursi saja di Selangor. Dapat berbelah-belah kursi di Kedah, 1 kursi pun tak menang. Dapat berpuluh kursi di Terengganu, 1 kursi pun tak menang. Itulah qada Tuhan terhadap UMNO yang telah merosakkan perjuangan orang Melayu dan umat Islam. Maka bila saya dibuang daripada UMNO, saya orang perjuangan. Saya dah lihat dengan mata kepala saya, ada 2 parti yang menandatangani muafakat nasional. Ada PAS, ada UMNO. Saya tanda tangan bagi pihak UMNO. Bila UMNO buang saya, adakah saya nak tidur saja? Adakah saya nak mengaku kalah saja? Adakah saya nak biarkan saya disembelih oleh Zahid Hamidi? Sedangkan saya yakin muafakat nasional ini roh dan dasar yang baik bagi perjuangan orang Melayu dan umat Islam. Maka apabila dibuang daripada UMNO, saya tidak teragak-agak untuk menyambung perjuangan saya melalui perjuangan parti PAS dan menjadi ahli parti PAS secara beriuran. Pada masa yang sama, muafakat nasional walaupun dalam bentuk NGO seperti mana yang ada sekarang adalah penyambung kepada roh dan semangat piagam muafakat nasional. Kita adalah badan dakwah politik. Kita adalah NGO politik
Kalau Datuk Jai kata Kekok nak syarah politik, MN kena syarah politik. MN tidak boleh apologetik. Walaupun MN bukan parti politik, bila datang pilihan raya, kita akan bantu parti politik yang nak menyatu padukan orang Melayu dan memperjuangkan Islam. Sebab tu, dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, MN bekerja habis-habisan secara diam dan secara terbuka. Yang menang adalah PAS dan Bersatu. Tetapi MN juga turut menang kerana yang menang itu adalah semangat perjuangan muafakat nasional. Begitu juga di Johor, di Simpang Jeram, begitu juga di Punai, begitu juga di Pelangai. MN yang dianggotai oleh rakyat berbagai parti, termasuk daripada UMNO. Tapi dari segi pendirian politik kita tidak apologetik. Kita akan terus bekerja memenangkan pihak yang hendak menyatu padukan politik orang Melayu dan umat Islam yang pada masa ini jelas yang mempunyai dasar sedemikian adalah Perikatan Nasional. Maka kita beri sokongan kepada Perikatan Nasional agar rakyat dapat bersatu padu di bawahnya. Ini penjelasan saya berhubung dengan pendirian kita. Kalau ada perbezaan dan pertikaian pendapat antara BN UMNO dengan PAS, tuan-tuan boleh buka balik apa yang telah perjanjian bertulis perkara 9.1 dalam dokumen asli ini. Kita telah catat di situ, Presiden UMNO tanda tangan, Presiden PAS tanda tangan, iaitu kalau sekiranya ada perbezaan pendapat, ayo kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. UMNO tak boleh lari daripada agreement ini. Agreement ini akan menjadi saksi sampai ke akhirat. Di dunia dia tertulis, agreement bertulis, ditandatangani tanpa paksa. Dan ini menjadi saksi sampai ke akhirat besok. Iaitu, kalau ada perbezaan pendapat UMNO dan PAS, kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Tapi apa yang berlaku bila Zahid rasa ada beza pendapat, dia terus pergi sokong DAP, sokong Anwar. Dia tak pernah rujuk kepada Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah atau Qiyas seperti mana yang dijanjikan. Zahid boleh tunjuk bab mana yang boleh membolehkan beliau pergi kepada DAP, yang hari ini DAP ludah atas muka UMNO. Anthony Loke secara berani semalam menjawab, DAP tidak akan mematikan perjuangan sekular daripada perlembagaannya. DAP tidak akan menggugurkan Malaysia. DAP menjawab Nur Jazlan yang cadang kerana nak cuba dapatkan undi orang Melayu di Pulai. Tapi DAP dengan tegas menjawabnya semalam. DAP tetap mempertahankan Malaysia yang sekular dan dasar Malaysia. Di mana letaknya maruah orang UMNO, termasuklah Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang kebetulan orang Melaka. 2 hari lepas saya nampak dia berkerih, bertanjak. Orang kat mana? Jasin ke mana ke? Ya? Mana maruah? Baru cuba nak tunjuk taring dengan Presiden UMNO, beberapa kali kena jentik. Hari itu dia tutup DAP minta maaf. Tak ada DAP minta maaf. 2 jam lepas pada itu, Zahid Hamidi, pembela DAP nombor 1 Malaysia, membidas ketua pemudanya, menyatakan DAP tak payah minta maaf. Dan sekarang ni pula baru orang yang cuba nak tunjukkan sikit perjuangan ketua pemuda, bila tengok putusan pilihan raya negeri teruk, maka panggil anak-anak buah nak cadang, nak bawa perubahan. Tak dan 2 hari kena amaran dengan pucuk pimpinan, terus diam sampai sekarang. Dan oleh kerana berkali-kali DAP nampak Presiden UMNO itu sendiri dah jadi kuda tunggangan mereka mula tunjuk taringnya semalam. Di saat nak pilihan raya,
mereka dengan tegas mengeluarkan kenyataan mereka tidak akan menggugurkan perjuangan menjadikan negara ini negara sekular, dan mereka tidak akan mematikan perjuangan Malaysia di bawah dasar Malaysia, di manakah letak harga diri UMNO diperlakukan begitu oleh parti DAP. Maka tuan-tuan, perjuangan Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh Bersatu dan PAS baru berada di peringkat awalan. Kita terima kasih kerana rakyat seluruh negara telah menunjukkan angin perubahan, dan angin perubahan itu menjadi kuat kerana didokong oleh ahli-ahli UMNO akar umbi. Ketua-ketua UMNO nak jaga jawatan dia. Yang jadi ketua menteri sayang pada jawatan ketua menteri. Yang jadi timbalan Perdana Menteri dia sayang dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Yang menjadi menteri sayang dengan jawatan jadi menteri. Mereka tak berani nak lakukan perubahan. Tetapi alhamdulillah, ahli-ahli UMNO seluruh negara, boleh kita lihat daripada peti-peti undi, ahli-ahli UMNO yang masih menjadi ahli UMNO pun mereka telah memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Maka saya ucapkan terima kasih atas kejujuran, kesungguhan ahli-ahli UMNO akar umbi seluruh negara, dan saya yakin tak terkecuali di negeri Melaka ini. Maka sebagai akhir kata tuan-tuan, MN tidak memusuhi siapa-siapa. MN presidennya ahli PAS, Setiausaha Agung dan pengasasnya adalah UMNO sampai ke hari ini. Datuk Syarul Nizam yang mengasaskan, yang mendaftarkan MN, dia ahli UMNO Batu Pahat. Saya ahli PAS, cawangan tak ada lagi, cawangan Ibu Pejabat PAS Pusat. Timbalan-timbalan presiden ada daripada berbagai parti, ada daripada UMNO, ada daripada Bersatu, Pak Wan daripada Bersatu, Zuraidah daripada PBM, Profesor Ridwanti Abdullah, academician, tak berparti, dan kita ada Datuk Sri S. Santara daripada parti Gerakan, semuanya berada dalam MN. Maka MN tidak perlu dipolitikkan secara kepartian. MN menjunjung roh dan semangat piagam Muafakat Nasional. Sesiapa saja yang menerima hakikat politik negara ini mesti bertunjangkan kesatuan, penyatuan dan perpaduan kelompok teras orang Melayu dan Bumiputera serta umat Islam sebagai tunjang dan tunggak kepada pentadbiran negara tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Maka itulah dasar yang akan terus diperjuangkan oleh Muafakat Nasional. Maka saya ucap terima kasih kepada Muafakat Nasional Negeri Melaka yang turut menyertai saf kita ini. Saya tahu kita ada ahli 50,000 orang mendaftar secara instan online, sehingga kan saya panik, tak tahu nak buat apa. Pejabat pun belum ada waktu itu, ahli dah berpuluh-puluh ribu. Maka kita paksa ambil langkah satu persatu, membuka pejabat, mengambil staf, kemudian menyusun data, menyusun maklumat, kemudian mengatur penubuhan negeri, menyusun penubuhan di peringkat parlimen dalam keadaan keahlian online. Kita bekukan sementara kerana setelah struktur ini ada, keahlian bolehlah bersambung secara manual dan sebagainya. Kerana sambutan yang luar biasa datang daripada segenap pelusuk lapisan masyarakat yang memahami roh dan cita-cita perjuangan Muafakat Nasional itu sendiri. Kita harap parti-parti politik, pemimpin-pemimpin parti politik hendaklah menjadi pemikir-pemikir kepada perjuangan politik. Bukan hanya menjaga tembolok masing-masing, bukan hanya mengejar jawatan masing-masing, ataupun nak menyelesaikan masalah pribadi masing-masing, kerana kepentingan umat di masa akan datang terlalu besar. Kerana sekiranya kita tidak dapat membentuk kekuasaan politik dalam negara dan tanah air kita, maka rakyat seluruhnya dan anak cucu cicit kita di masa akan datang akan berada di bawah telunjuk mereka-mereka yang tidak berhasrat untuk memperjuang, menegak, meninggi dan mengembangkan syiar agama kita serta menjaga tanah air kita. Itulah saja
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Encik Abdullah yang telah mengaturkan perjumpaan ini dengan begitu baik pada waktu tengah hari yang semua orang sibuk, sehingga di beliau jatuh keuzuran, hilang suara, tak tidur agaknya nak menyempurnakan majlis. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah, dan bagi pihak tuan-tuan sekalian mengucapkan terima kasih kepada Encik Abdullah Ali, pengurusi Muafakat Nasional Tangga Batu. Juga terima kasih yang khas kepada Datuk Jalani yang sekarang ini nampaknya ditekan kiri kanan atas bawah. Pada firasat saya, kalau seseorang itu kena tekan kiri kanan atas bawah, maknanya darjatnya akan diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa yang akan datang. Kita yang penting kita beristiqamah dengan perjuangan kita menegakkan kebenaran. Jadi saya ucap terima kasih kepada PAS Negeri Melaka, terutama sekali yang di-Pertua Tok Guru Haji Zul dan juga Bersatu Negeri Melaka yang turut memberikan dukungan kepada Muafakat Nasional Negeri Melaka, dan terima kasih juga kepada UMNO Melaka, terutamanya ahli-ahli UMNO Melaka di akar umbi yang faham. Mereka tidak benci kepada UMNO, mereka cari jalan nak menyelamatkan UMNO. Kalau perlu biuslah, kalau perlu tidurlah, kalau perlu operate lah. Jawabnya UMNO juga perlu diselamatkan untuk dibawa kembali bersama PAS dan Bersatu agar sama-sama menjadi tunggak pentadbiran dan pemerintahan tanpa menjadi parti peminta sedekah kepada parti-parti yang tidak sealiran dasar perjuangannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan sekalian. Berdoa kita pada Allah SWT. Kita memang ada dapat tekanan, dapat ugutan, bermacam-macam. Lebih-lebih lagi saya, seorang pejuang yang hanya tinggal gigi dengan lidah saja sekarang ni, tidak ada apa-apa. Pertama kali dalam 45 tahun perjuangan politik saya berada dalam keadaan tak ada apa-apa jawatan pun dalam kerajaan ataupun juga dalam parti, tetapi perjuangan saya sedikit pun tidak kurang, malah saya makin lebih bersemangat lagi untuk meneruskan agenda perjuangan demi kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Terima kasih banyak. Kalau ada silap salah, saya mohon maaf. Selamat berjuang, selamat maju jaya. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pertolongan dan memudahkan segala urusan kita. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan penubuhan jawatan kuasa Muafakat Nasional Parlimen Tangga Batu di bawah pimpinan pengurusinya Encik Abdullah bin Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta yang